Boleh dengar tak suara cikgu? Boleh. 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 Okey, so hari ni yang cikgu dah bagi tahu itu kita akan bincangkan soalan graf lah. Dan cikgu dah minta kamu buat kelima-lima graf dan hantar ke Telegram. So setakat ini yang menghantarnya semua kecuali 3 orang. Nazhan tak hantar, Sulhi tak hantar, Syahrin tak hantar. Yang lain hantar. Okey, Nazhan boleh bagi tahu cikgu apa masalah anda? Oh, tengah buat sikit. Apa dia? Okay, tengah buat. Tengah buat? Ha. Sulhi? Sulhi tak masuk lagi. Okey, Syahrin? Saya baru dapat kertas graf itu. Tak dapat kita graf lagi. Dah, baru dapat. Baru dapat. Kamu dapat daripada mana? Beli. Beli? Ha. Okey. Okey, so tengok graf masing-masing. Untuk soalan, untuk graf yang pertama, yang cikgu bincangkan hari tu, kemarin. So, kita dah bincang sampai melukis graf. Maksudnya soalan B settle. Dan cikgu dah bagi markah kan. Okey, tengok soalan ni. Page 244 number 1 tu. Okay, dekat kertas graf masing-masing. Sebelum ni cikgu kata kamu jawab di bahagian belakang kan. Okay, di bahagian belakang. So boleh je tulis di belah belakang kamu punya pengiraan dan sebagainya. Tetapi cikgu dah tanya cikgu Hadi. Okay, dia nasihatkan dia punya inequality tu kamu tulis di depan. Di atas kertas graf. Maksudnya di sebelah graf lah, jangan bertindih graf kamu pula. Okay, so tulis A macam ni. And then tulis ketiga-tiga inequality tu lah. So masing-masing tulis dekat graf masing-masing. So bila kamu tulis ni, kalau dia tulis kat belakang pun tak apa, memang pemeriksa akan tengok. Tapi sebaik-baiknya untuk memudahkan pemeriksa, tanda sekali, dia tengok sekali graf sekali apa yang kamu jawab, kita tulis dekat depan So kamu akan terus dapat satu markah untuk setiap yang betul lah, equality yang betul, kamu akan dapat satu markah. Okey, kemudian cikgu dah bagi tahu hari tu, bila kamu melukis graf, kita ada 3 line kan. So kalau salah satu line itu betul, kamu akan dapat satu markah. Dan sekiranya ketiga-tiga line betul, kamu akan dapat lagi satu markah. Dan region R yang betul kamu lorekkan, lagi satu markah. So untuk soalan A dan B, 6 markah. Okay, sekarang kita tengok macam mana kita nak menjawab soalan C.
Okay, soalan C dia kata apa? Soalan arahan, soalan dia by using the graph in B. Maksudnya memang kita kena guna graph kita sahaja untuk menjawab. Okay, kena tengok graph masing-masing. Find the range for the number of student in finance course if the number of student in the management course is 20. Maksudnya management adalah X. So kita tengok dekat mana X tu 20. Okay, so naik ke atas ni pun cikgu dah bagi tahu kan. Guna pembaris. Okay, tandakan dengan kemas, buat dot-dot line kat situ. Jadi dia nak range maksudnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk Y sekiranya X dia 20. So daripada range ni kita dapat, inilah range dia kan. So kamu kena tulis, jawab juga ditulis di muka surat hadapan juga, iaitu C1, nilai Y dia adalah terletak di antara 60 dengan 30. Okay, so bila kamu tulis ni betul, dapat lagi 1 markah. Okay, sekarang kita nak buat yang C2. Okay, C2. Hari tu cikgu pernah sebut kamu mula-mula cikgu ajar kamu itu, cikgu kata kamu kena guna segitiga tu kan, set square tu. Okay, so yang itu agak sukar cikgu nak tunjuk. Dan juga kalau yang tak faham dia agak susah juga nak buat. Bila dia tak dapat buat benda tu, dia tak dapat cari jawapan lah. So ada satu lagi kaedah yang agak mudah untuk kita dapatkan jawapan C2 ni adalah dengan kita bacakan titik-titik di bucu kita punya region R tu. Okay, so sebab macam yang soalan ini dia adalah mengenai student kan, number of student. So bilangan dia tak boleh dalam bentuk perpuluhan lah ya. Kamu mesti cari nombor bulat. So kamu tengok di setiap bucu, okay, tengok lukisan masing-masing. Okay, tengok ni. Titik bucu yang bawah ni. So kalau kita tengok intersection point dia di situ. Okay, so bila dia duduk di tengah-tengah kotak graf kita, dia adalah bernilai dalam bentuk perpuluhan kan. So kita tak boleh ambil nilai intersection point kat situ, tapi kita kena pilih satu titik yang terhampir dengan intersection point kita tu. Okay, so titik yang dipilih adalah mestilah nombor bulat. So kalau kita tengok di sini, kalau kamu tengok graf kamu pun, kalau kamu lukis dengan tepat lah ya. So kita boleh ambil titik di sini. Iaitu titik di sini adalah koordinat dia adalah 4, 14. Okey, cuba tengok kat graf masing-masing dapat tak? Sama tak dengan cikgu punya bacaan? Sama. Okey, sama Okey, itu satu titik kita dah dapat. Okey, titik yang seterusnya. So kalau kita tengok graf ni, dia bersilang di sini. Tempat persilangan dia lah. So maksudnya kita dapat nilai di titik persilangan iaitu 16 dengan 64. Okay. Dan satu lagi di bucu satu yang terakhir ni adalah juga di intersection point di situ. So kita dapat 35, 45 koordinat dia. Okay, so kita dapat 3 bucu. Okay, soalan C2 dia kata apa tu? Find the maximum total of weekly fees that can be collected of the fees per week from the management and finance courses student 60 and 70 respectively. Okay, di sini kamu kena tulis satu equation ni yang untuk kita kira maximum fees weekly itulah. So dia kata untuk X RM60 seorang, untuk Y RM70 seorang. Jadi untuk dapat total weekly fees tu kita mesti ambil 60X tambah dengan 70Y lah.
So kita anggapkan dia punya maximum total weekly fees tu sebagai K. So kita tulis K equals to 60X plus 70Y. Okay, itu untuk dapatkan dia punya total weekly fees. Okay, ni equation. Kita kena bentuk sendiri ya, daripada pernyataan dia bagi kena bentuk sendiri. So setelah kita bentuk, kita dah dapat 3 titik tadi kan. So ambil lah kira mana-mana titik dulu. Okay, contohnya cikgu ambil 1664 ni. So X dia 16, Y dia 64. Maka kita ganti dekat sini, dekat equation kita dapat tadi. Tempat X sebagai 16, tempat Y sebagai 64. So kamu kena tulis macam ni, mesti ditulis ya. And then kamu guna kalkulator kamu. Kira kamu akan dapati bahawa pada titik 1664 tu maximum fees dia adalah 5,440. Okey, kemudian kita kena kira lagi untuk 2 titik yang seterusnya. So untuk titik 35, 45 pula sama jugalah, kamu kena substitute dalam equation kita baru dapat tu. So kita dapatlah 5,250. Dan yang terakhir, titik yang terakhir adalah 414. Masukkan dalam equation kita dapat 1,220. Okey, so daripada 3 nilai di sini kita dah boleh kenal pasti nilai maksimum kita adalah 5,440. So yang ini ini wajib kamu tunjuk. Sebab ini jawapan. Okay. So wajib tunjuk dengan lengkap lah. Jadi di sini bila kamu identify titik 1664 tu kamu dapat 1 markah di situ. Kemudian bila kamu substitute dalam equation tu 1 markah lagi. Dan bila kamu kira tu dan kamu kena mention ya. Di sini kamu kena mention bila dah tahu siapa yang maksimum, kamu kena buat conclusion and therefore maximum total weekly fees is equals to RM 5440. Ini N1. Okay, so total semua 10 markah. So lengkaplah kita dapat 10 markah dah. Ya, kalau kamu buat seperti yang ni lah. So cikgu tengok yang dah hantar tu, cikgu tengok sepintas lalu. So yang salah cikgu dah tegur. So maksudnya yang cikgu tak tegur tu betul lah insyaAllah. Sebab lukisannya kelihatan sama seperti yang cikgu dapat ni. Okey, ada soalan untuk nombor 1? Tak ada. Tak ada. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan kedua. Soalan pasu ya, was A dengan was B. So dia punya inequality cikgu dah bincang kan dengan kamu hari tu. Sebelum cuti sekolah itu cikgu dah bincang. So seharusnya kamu pun dah faham kenapa itu jawapan dia. So untuk A, inequality yang pertama adalah 40x tambah 20y less than equal to 2000. Yang kedua 30x plus 60y greater than equal to 1800. Dan yang ketiga y is less than equal to 3x. Okay. So bila kamu dah lukis graf tu maksudnya benda ni dah dapat. Kan? Okay, so satu markah. Okay, 3 markah dekat situ. Okay, kemudian soalan B. Okay, soalan B.
Okey, untuk kita dapatkan koordinat ya. So kamu boleh substitute dengan value-value dia macam cikgu bagi tahu hari itulah. Sama ada kamu nak buat table of value ataupun kamu just congak pun tak apa, tak ada masalah. Maksudnya kamu dapat daripada inequality yang pertama tadi, equation dia adalah 40x plus 20y equals to 2000. So maksudnya kalau x di sini kosong, okay, maka y kita bernilai 100. So kita dapat dua koordinat situ, kosong dengan 100. Kemudian ganti pula kalau y kosong, maka x di sini akan jadi 50. So kalau kamu tak mau buat table of value pun tak apa, sebenarnya kamu congak macam tu je lah. So terus kita dapat dua koordinat. So bila kita dapat dua koordinat tu, so kita lukislah. Kan? Kita tandakan, plotkan pada kita punya peta graf tadi. Okay, plot dan garis. So garis tu make sure dia kena ada intercept. Sama ada y-intercept or x-intercept. Kalau dia mungkin salah satu atau kedua-duanya. Kalau dia boleh kena kedua-dua je, kamu kena tarik kamu punya line graf kamu tu. Kena potong kedua-dua. X-axis dengan y-axis. Sebab cikgu tengok ada yang hantar kat cikgu buat tak sampai. Ya, tak sampai kamu, maksudnya garisan kamu tu tak tepat lah. So maksudnya kita akan baca nilai. So memang kamu kena potong axis tu. Okay, so untuk yang kedua pun sama cara untuk kamu dapat koordinat yang kamu nak tanda. Yang ketiga pun sama cara jugalah. Untuk kamu dapat koordinat untuk kamu tanda. So bila kamu dah tanda, kita akan dapat graf macam tu lah kan. Okay, so yang tadi maksudnya sekarang ni kalau dah dapat graf ni dengan shaded region dia betul, kamu dah dapat lagi 3 markah kat situ lah. Okay, siapa ada lagi yang tak faham macam mana nak dapatkan shaded region R tu? Oh my god. Tak faham tanya kamu jangan senyap sebab cikgu anggap kau faham kalau kamu tak tanya cikgu. 10 markah ni actually dia tidak suka untuk kamu dapat 10 markah ni. So, kalau kamu faham sangat mudah dan 10 markah dalam tangan dah So ini salah satu tajuk yang kamu seharusnya jawab dalam SPM nanti. Dia buat saja soalan-soalan lagi dalam buku teks banyak lagi cikgu tak bincangkan dan pastikan anda mahir dan boleh dapat 10 markah. Okay, so, bila dapat 10 markah mesti cikgu bagi tahu itu insya-Allah bukan G lah. Okay. Betul. So bila kita Kalau yang untuk soalan C tu, kalau upah kita lari sikit daripada skema dalam exam dapat markah lagi ke? lari sikit means macam mana tu? Macam kalau yang soalan ni kan, yang ni dapat 9 Saya dapat 8 dia punya X tu. 9.26 tu. Saya dapat 8. Macam mana kamu dapat 8? Kita set dia, saya dapat 8. So dalam exam nanti kira salah ke? Tak, dia macam ni tau. Sebab kalau kita lukis dengan tepat, memang dia tak lari. Tak, cikgu tengok yang kamu. Nombor mana graf yang keberapa kamu punya?
Cikgu tak nampak dia punya kotak kecil-kecil kamu tu. So memang kamu punya intersection point tu dekat 8 ke? Dia tak 8 betul, nak dekat je. Dia 8 tu di luar kawasan atau di dalam kawasan R? Lapan yang kamu dapat tu, titik yang kamu baca tu, adakah di luar region R atau di dalam region R? Luar. Luar tak boleh. Okey, cikgu lupa sebut Nilai titik terdekat adalah di dalam region R. Okey, walaupun ada titik lain yang lagi dekat dengan intersection point, tapi kalau dia duduk di luar, kita tak boleh ambil titik tu. So titik yang terdekat adalah titik yang duduk di dalam region R. Fahamkah? Yang lain? Faham. Okey So maksudnya semua titik yang kita nak ambil tu, koordinat yang kita nak ambil untuk kita uji tu mesti duduk dalam region R. Faham. Duduk dalam region R. So kamu akan kena carilah titik yang terhampir sama ada di atas line atau di dalam. Bukan di luar. Ya? Okey, so bila kita masukkan Okey, so cikgu bagi baru bincang graf kan. Okay now, so kita bacalah ketiga-tiga titik yang kita boleh baca. So macam cikgu ni, di sini adalah 9.26. Cuba tengok graf masing-masing semua orang. Okay, kamu kena faham hari ni macam mana cara nak buat Tak payah nak simpan nantilah dekat SPM esok lah aku nak ulang kaji pula, tak payah. Okay. So hari ni bagi faham supaya tajuk ni dah tak payah nak ulang-ulang kaji lagi dah. Okay, kemudian lagi satu titik adalah di sini. (46.8) dan yang ini dekat intersection point je lah 20.60. Okay, so ada 3 titik tu yang kita kena uji untuk identify yang manakah maximum profit. Okay, but sebelum tu, kita kena bentukkan kita punya equation. So, saya tak jawab soalan C1 lagi, sorry. C1 belum jawab kan. Okay, C1 dia cakap apa tu? The minimum number of bus B produced if the factory intends to produce only 30 unit of bus A. So, bila dia boleh buat 30 unit bus A, so kalau kita buat dot line di sini. So, ini region dia. So, titik paling bawahnya di situ. Baca dia punya apa nilai Y dia. Dan titik paling tinggi dia adalah di situ, baca nilai Y dia. Dia nak minimum that can be produced. So kalau kita tengok minimumnya adalah di sini kan. So nilai maksimum di situ adalah 15. Okay. So C1 tulis 15 lah. Dia nak minimum, just tulis jawapan. Sebab kita baca daripada graf kita terus dapat tak perlu buat apa-apa pengiraan. Sebab memang arahan dia is kita kena baca daripada graf. Kamu jangan kira pula. Kira salah kosong markah. So di sini N1. Okay, now kita nak dapatkan dia punya equation. Dia kata apa tu? The maximum profit per week if the profit from 1 unit of bus A and 1 unit of bus B is 300 and 250. Maksudnya satu unit bus A dapat RM300, satu unit bus B dapat RM250. So kita ada X unit A dan Y unit B, maka ini adalah equation untuk total profit. Kita tak tahu lagi berapa total profit yang dia dapat, tapi inilah cara untuk kita mengira total profit kan.
harga profit 1 darabkan dengan bilangan vas A. Profit 1 darab dengan bilangan vas B. So kita tambahkan, kita dapatlah total profit. So ini equation yang kamu kena tulis. Ya, wajib tulis ya equation yang kamu dapat ni. Okay. So sekarang kita masukkanlah ke nilai-nilai titik yang kita dapat tu. So untuk titik 2060 kita substitute dalam equation yang kita dapat tadi. Tempat X ni tempat X ni gantikan dengan 20, tempat Y ni gantikan dengan 60. So kamu kena tulis macam ni lah. So untuk tak apa, kira dulu. Sebab kita tak dapat lagi yang lain kan, kita kena kira dulu. So masukkan juga untuk 9, 26 dan 46, 8. So kalau kita tengok daripada ketiga-tiga nilai yang kita dapat ni, so kita boleh buat kesimpulan nilai maksimum kita, keuntungan maksimum dia dapat adalah 21,000. Jadi maksudnya kena buat conclusion kat situ lah. Tulis dekat sini, therefore maximum profit so bila kita tulis apa ni, koordinat 20, 60 ni satu markah, substitute dalam equation satu markah dan value maksimum tu satu markah. Okey, boleh dapat faham tak ni? Faham. Okay, faham. So tengok next question. Okay, tengok formative exercise 7.2 page 245, question number 1. So, soalan dah bagi tahu kat kamu di situ ada dua jenis, iaitu hibiscus and roses. So soalan dah bagi tahu X represent hibiscus and Y represent roses. Okay, kemudian dia bagi di atas ni dia bagi dekat kamu total land dia 300 meter persegi. Kemudian dia ada duit RM1,000. At least RM1,000 untuk beli dia punya pokok-pokok tu. Dan area untuk hibiscus dengan rose tu adalah 0.4 dengan 0.3.
dan harga dia RM4 dengan RM5. Okay, so daripada maklumat dia bagi tu kita dapat tiga inequality ni. Jadi macam tadi kita tulis dekat depan graf lah. So tulis dekat depan graf kamu masing-masing. So N1, N1, N1. Okay, kemudian kita akan lukis graf. So nak dapatkan dua koordinat, okay, boleh buat table of value ataupun boleh congak sahaja. Okay, dapatkan dua koordinat untuk setiap equation tu. Kemudian garis lah. Sambungkan garis-garis kamu. So kita akan dapat graf seperti ini. Okay, boleh kita sambungkan garis. And then lorikkan region R kita dan make sure kamu label R kat situ lah. Okay, so di sini dapat, kalau betul satu dah dapat K1, betul ketiga-tiga dapat lagi satu markah, region R betul lagi dapat satu markah. Okay, siap B. So yang C dia kata apa? From the graph, number 1, find the maximum number of rose plant if the number of hibiscus plant is 300. Maksudnya, apabila dia tanam hibiscus tu 300, dia nak dapatkan maksimum nilai rose dia berapa. So kamu naik ke atas, pergi ke tepi, dapat 500. So tulis C1 jawapan 500. So lagi satu markah kat situ. Okay, sekarang kita nak menjawab C2 ya. C2 macam cikgu ajar tadilah, maksudnya kita kena cari titik-titik hujung. So yang di sini, tepat di situ 0,200. Okay, yang bawah kalau ada titik 4 di sini, kamu boleh ambil lagi satu kat sini. 4 bucu kan. Ini berapa ni? 250. Kosong. Okay, 750 kosong. Di sini yang hujung satu lagi 750 kosong. Dan titik di atas ni. Okay, so kalau kamu tengok di situ, cikgu ambil dua titik sebab cikgu tak sure yang mana satu maksimum, tapi yang dekat lah kan. Yang dekat. So dekat titik ujung ni, so cikgu ambil dua titik lah. Dua titik di situ. Inilah koordinatnya untuk cikgu check, untuk cikgu masukkan dalam equation. Sebab cikgu tak sure yang mana satu nanti dapat maksimum. Okay. So sekarang kita nak membentuk equation. Okay, maximum profit. Maximum profit maksudnya dia kata each hibiscus and rose plant generate a profit of RM3.50 untuk hibiscus dengan RM2.40 untuk rose. So find the maximum profit of the gardener. Maksudnya untuk dapat maximum profit, darabkan je lah kan. 3.5 darab X tambahkan 2.4 darab Y. Itu adalah K, kita punya maximum profit. Okay, so sekarang masukkan all the titik yang kita dapat tadi. So titik ni, dapat tu, dapat tu, yang ini dapat tu, ini dapat. Okay, so ini. Kalau kamu tengok jawapan buku teks bagi dekat belakang, ini jawapan dia bagi ya, RM2,497.80. Okay, kalau siapa yang dah check jawapan tu, itulah jawapan buku teks bagi. Okay, tapi ini jawapan ni tak boleh diterima ya, salah ya. Kenapa? Okay, dia ambil titik 342 dengan 542.
Tu kalau kita tengok di sini, kalau intersection point di sini, kita tak nampak ya, kita tak boleh baca dengan tepat titik apa sebab soalan dah bagi tahu kita kena baca daripada graf. So memang kita kena ambil nilai yang kita boleh baca daripada graf lah. Soalan yang buku teks bagi tu sebenarnya adalah dia buat macam ni. Cikgu tulis dalam pensel ni. Okay, maksudnya dia gantikan buat linear equation, substitute kan, maka dia dapat nilai X dengan Y yang tepat. Okay, bila kita substitute, kita kira, kita tak baca daripada graf, kita just kira kan. Equation yang pertama masuk dalam equation yang kedua, kita dapati inilah nilai tepat kita dapat. X 342, Y 542. Okay, kalau kita buat macam ni memang kosong markah di sini. Ya, sebab kita tidak baca daripada graf, kita kira. So tak boleh buat macam ni ya. So ini kamu tak boleh buat. So yang macam cikgu tunjuk tadi lah, just bacakan daripada titik-titik yang kita boleh baca daripada graf dan make sure titik tu duduk dalam region R lah. So daripada keempat-empat nilai yang kita dah uji tadi, kita dapati bahawa maksimum kita adalah titik 750 kosong. Okay. Bulan kat situ. Therefore, minimum profit so P1, P1 dan 1. So, boleh faham tak apa yang cikgu terangkan tadi? Boleh. Okey, boleh ya. Okey, sekarang cikgu nak yang dah buat graf tu selesaikan nombor 2 dengan nombor 3. Graf kamu dah lukis. Jadi kamu jawab soalan C lah. Okey, cikgu bagi 5 minit untuk menjawab soalan C bagi kedua-dua soalan tersebut. Formative exercise 7.2 muka surat 245, nombor 2 dengan nombor 3. Yang tak buat, yang tak siap sila buat. Tak ada alasan apa-apa untuk kamu tidak buat. Sulhi tadi cikgu tak tanya lagi, kenapa tak hantar graf kat Telegram? Sulhi? Tiga tengah buat. Cuma cikgu mengharapkan yang hantar dekat Telegram tu memang graf kamu sendiri ya. Yang kamu buat sendiri sebenarnya. Bukan yang kamu pergi tengok jawapan kat belakang, kamu garis ikut jawapan belakang. Itu tidak membantu kamu untuk faham lah. Ya, so kamu memang kena buat daripada base dia. Maksudnya dapatkan dia punya inequality, fahamkan kenapa itu inequality-nya. Okay, daripada inequality buat dapatkan koordinat untuk kamu garis. So, garis dan lorekkan region R pun kena faham kenapa itu region kamu kena lorek. Apa tips-tips yang cikgu dah bagi pun semua kena ingat dan kena gunalah. So kamu, apa yang kamu hantar kat cikgu seharusnya memang yang hasil kamu buat daripada asas. Jadi itu hantar kat cikgu. So, cikgu harap tidaklah dengan kamu tengok kawan punya lukisan ke, kamu ikut. Tanpa faham apa-apa je ikut. Ataupun tengok jawapan belakang buku teks ke. Itu tidak membantu So cikgu harap kalau itu yang berlaku, sila buat semula graf lah yang kamu faham.
So ini graf bagi rajah nombor 2 tu. Yang dah buat dapat macam ni. So pilih titik-titik berkenaan. Dan baca soalan, dia nak kamu cari apa tu? Find the minimum cost. Minimum cost. Baca soalan betul-betul. Walaupun soalan selalu minta maksimum, tapi ada juga soalan yang minta minimum. So memang kena baca betul-betul kehendak soalan. Dia nak maksimum ke dia nak minimum. So, ada yang dah dapat jawapan belum? Boleh share jawapan kamu? Dah dapat belum? Semua nilai tepat je ni kalau kamu baca dia punya bucu-bucu tu kamu dapat nilai yang tepat ni. So dia nak yang tepat di bucu, so just masukkan dalam equation bagi mencari minimum cost. So apa equation dia? Okay, cepat siapa yang dah dapat boleh share. Kenapa ada masalah ni? Tak boleh cari. Apa dia Zulaika? Satu tiga lima kosong. Okay, Zulaika dapat 1350. Yang lain? Sama. Sama. Jadi kalau kita tengok setiap titik koordinat tu kita masukkan. So yang ini 3000. Yang ni 1350, yang 3000. Sebab dia nak minimum cost. So kita kena ambil yang ni lah. So therefore minimum cost tulis kat situ adalah RM1350. Ya, kesimpulan ni kena buat ya, tolong buat ya. Kamu jangan biarkan jawapan macam tu saja. Kamu tak buat kesimpulan, kamu tak dapat markah nanti. Okey, ada soalan untuk yang soalan kedua? Ada tak yang tak dapat? Yang dapat okey, yang tak dapat ni. Tak bersuara ni macam mana cikgu nak tahu ni kamu dapat ke tak dapat ke, faham ke tak faham ke? Dapat. Okey, dapat pergi soalan yang ketiga. Cari nilai apa dia nak kamu ketiga. Yang C1 cari daripada graf.
Kemudian C2 maximum total profit. Ni ada yang tak ada balik tadi, masuk dah tak ada balik ni, kenapa ni? Daniel Faris terkeluar ke apa cerita ni? Iman Haris. So kalau kamu ada masalah line ke apa, tolong mention kat cikgu ya, bagi tahu kat cikgu ya, dekat Telegram ke dekat mana ke, supaya cikgu tahu apa masalah kamu. So untuk nombor 3 ni, ya, cikgu pun hari tu lukis salah kan. So make sure kamu baca betul-betul ya. Dia kata 1 cm or 2 cm untuk 1000 liter tu. Okay, sebab sebelum ni soalan semuanya 2 cm, lepas tu cikgu pun buat 2 cm juga. Okay, so baca betul-betul ya arahan soalan. Dia kata 1 cm untuk 1000 liter. So guna 1 cm lah. Okay, titik ni, koordinat ni yang kamu kena baca. 600 dengan 1000. Yang ni dekat intersection point. 6,000, 1000. Yang ni kat sini. RM2,400 dengan RM4,600. Okay, untuk C1 dulu. C1 dia kata apa? The volume of beverages Q produce 2000 liters. Find the maximum volume of beverages P produce. So Q, Y, PX. So kena tengok 2000 daripada Q. Okay, buat dot-dot line sampai dapat maksimum lah. Sini minimum dia.
Ini maksimum dia. Ni range dia. So, baca ke bawah. So, C1 kita adalah 5,000. Kemudian untuk C2, maximum profit. So K equals to 50X tambah 30Y. Ini equation yang kita kena guna. And then kamu gantilah setiap K tu. So dapat yang mana maximum profit dia? Yang situ. 6,000, 1,000. Okay, so total bila kamu ganti maximum profit dia adalah RN 330000. Okay, dapat tak? Okay, boleh faham So untuk next week, cikgu akan masuk tajuk baru. Tajuk probability distribution. So cikgu nak kamu jawab lagi soalan graf ni. Yang muka surat 248. Okay, tengok muka surat 248 muka teks kamu. Dia buat soalan nombor 4 dengan nombor 5. So, hantar dekat cikgu yang macam ni lah. Graf kamu nanti lengkap tulis semua macam cikgu buat ni lah untuk cikgu boleh tengok bagi markah 10 kat situ. Okay, so hantar 2 line dua line graf lah dengan maklumat yang lengkap seperti contoh cikgu bagi ni. Okay, so bila buat, semak jawapan kamu di belakang dulu. Pastikan jawapan kamu tu betul lah. Ya, so kalau tak faham boleh tanya cikgu anytime dekat Telegram atau dekat WhatsApp sebulan. Tak kisah mana-mana, jangan kamu tanya. Okay, so tolong buat sendiri. Okay, tolong buat sendiri. Pastikan graf yang kamu buat tu nanti memang dapat 10 markah. Supaya dah 10 markah dah dalam tangan ya. Untuk SPM ke, untuk trial ke, dah 10 markah dalam tangan. So tolong buatlah ya. Saya bagi lagi 2 graf. Tolong buat sendiri. Pastikan anda faham. Dan kalau tak faham boleh tanya. Tak mau tanya cikgu, tanya kawan-kawan kamu pun ramai yang faham sebenarnya. Boleh je nak ajar kamu. Kalau kamu tak nak tanya cikgu, cikgu tak boleh buat apa lah. Ataupun kamu juga boleh rujuk YouTube cikgu-cikgu lain di luar sana, ramai sangat boleh ada buat ya. YouTube ada buat kelas tambahan. So banyak cara untuk kita dapatkan ilmu tu lah. So kamu kena ada target bahawa kalau boleh lah, Admax tak mustahil, benda tu tidak mustahil. Ya. So tapi kamu kena usaha lah. Okay. So itu saja untuk hari ni. Ada soalan lain nak tanya cikgu? Ada. Saja. Tak ada so, tak ada, itu saja. Assalamualaikum. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih.